Saat kebenaran untuk AS di Timur Tengah, kuasa atau pendekatan berala, inilah Timur Tengah kita. Khalid Abu Tomeh, inilah Timur Tengah kita. Dan saya rasa Amerika Syarikat wajar menonton program ini kerana memang ada persoalan. Siapakah kuasa terkuat di Timur Tengah? Dahulunya Amerika Syarikat, kini Israel. Jelas, dunia Arab dan rejim Iran kini lebih menghormati Israel, malah takut kepada Israel. Tetapi Amerika Syarikat lain pula ceritanya. Tiba-tiba, kita ada perjanjian Mekah antara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi di satu pihak. Kita ada semacam pelan Gaza oleh lembaga damai yang sangat memihak kepada Hamas, sebahagian daripada jihad politik dan senyap yang sedang berlangsung. Dan rakyat Iran, seperti yang telah dilaporkan kepada saya hari ini oleh orang-orang di dalam Iran, telah hilang kepercayaan terhadap kuasa yang dipamerkan oleh Presiden Trump sehingga beberapa bulan terakhir ini. Dan apa yang semua ini beritahu kita jadi? Ia memberitahu kita bahawa Amerika Syarikat sedang kehilangan kredibiliti di kalangan orang Arab dan Muslim serta ramai orang di Timur Tengah. Dan kenapa itu berlaku? Kerana orang ramai melihat bahawa Amerika Syarikat tidak menang. Kami sering merujuk dalam program kami tentang keperluan untuk kemenangan mutlak. Dan jika anda tidak menang, anda kalah. Tiada jalan tengah. Tidak, ia mesti mutlak. Dan orang Arab dan Muslim, mereka melihat Amerika, mereka nampak kata-kata tegas oleh Trump. Tetapi mereka tidak nampak sebarang tindakan sebenar. Mereka dengar cakap tentang menggulingkan rejim Iran, tetapi rejim Iran masih ada. Mereka nampak kenyataan bercanggah keluar dari Trump dan pentadbiran AS dan orang ramai tidak pasti. Jadi apa yang orang Arab dan Muslim katakan sebenarnya, bagaimana kami boleh mempercayakan keselamatan kami kepada Amerika Syarikat contohnya? Bagaimana kami boleh mempercayai perkongsian ini? Dan bagaimana kami boleh bergantung kepada orang Amerika? Inilah sentimen yang meluas di kalangan orang Arab dan Muslim. Dan saya rasa, malangnya orang Amerika masih belum faham. Mereka tidak melihat mesej yang keluar dari dunia Arab dan Muslim dan itu sangat penting. Perjanjian Mekah yang anda sebutkan tadi, iaitu perjanjian pertahanan bersama Mekah, juga menghantar mesej itu. Sebenarnya, ini adalah 3 negara Islam. Negara-negara yang sangat penting, yang pada dasarnya memberitahu orang Amerika, kami sedang mencari alternatif. Kami tidak lagi mempercayai kamu. Kami tidak boleh bergantung kepada kamu untuk keselamatan kami. Dan ini adalah satu mesej yang kamu tahu amat kuat kesannya. Saya sendiri terkejut bahawa ia tidak membunyikan loceng amaran di Washington dan ibu kota Eropah yang lain. Anda ada Arab Saudi, sebuah negara yang sangat berkuasa dan kaya dengan banyak sumber. Kemudian Anda ada Turki dengan industri ketenteraan yang maju, dengan tentera yang besar dan merupakan ahli NATO. Dan kemudian anda ada Pakistan dengan senjata nuklear. Sebuah negara majoriti Muslim dengan senjata nuklear. Maksud saya, gabungan ini, pakatan ini sepatutnya merisaukan ramai orang. Dan saya tidak nampak orang di barat anda tahu, sedar dan berkata, "Ya Tuhan, apa yang sedang berlaku di sini?" Ia pernah dipanggil pada satu ketika sebagai NATO Islam. Dan semua, mari kita berhenti bermain dengan kata-kata. Apa yang penting di sini bukanlah istilahnya, apa yang penting ialah simbolismenya. Dan ini sangat penting, simbol sangat penting di Timur Tengah. Ini adalah sesuatu yang orang ramai tidak faham. Orang Arab dan Muslim buat pertama kalinya bergabung tenaga dan berkata, kami tidak lagi mempercayai Amerika. Ini adalah pakatan yang paling signifikan, kalau boleh dikatakan begitu. Atau perjanjian sejak Republik Arab bersatu pada tahun 1962 antara Syria dan Mesir. Ketika itu Anda tahu, ia bersifat sementara, tidak begitu lama. Mungkin hanya beberapa tahun saja, betul? Ya. Dan di sini Anda tahu, di sini Anda ada pakatan yang jauh lebih besar. Dan satu mesej kepada Amerika, bahawa seorang Saudi berkata, jika Anda tidak mahu memberi kami keupayaan nuklear awam, kami akan bekerjasama dengan kuasa nuklear utama. Dan pada masa yang sama mereka juga menunjukkan sejenis ketakutan terhadap rejim Iran.
Mesennya ialah mereka percaya rejim Iran sedang menang menentang Amerika Syarikat dalam peperangan asimetri mereka. Dan memang betul. Maksud saya memang agak mengejutkan betapa pantasnya kepimpinan Republik Islam telah pada dasarnya kembali bertenaga, pulih semula. Kita tahu mereka masih mempunyai simpanan nuklear menurut apa yang kita baca di Syria, atau mereka pernah memilikinya di Syria. Mereka memang memilikinya di Irak di kalangan pasukan mobilisasi populer. Mereka mempunyai proksi mereka di tempat masing-masing. Hizbullah sedang berperang habis-habisan dan Israel juga sedang berperang habis-habisan di Lubnan. Dan di Gaza, kita ada situasi yang benar-benar saya akan panggil keadaan beku sepenuhnya, di mana Israel berada dalam kedudukan yang lebih baik berbanding sejak 7 Oktober. Tetapi di pihak lain, Hamas masih lagi wujud dan aktif. Dan perjanjian pelaksanaan 15 perkara yang telah dibentuk oleh Lembaga Keamanan di bawah Duta Vladanov, kini benar-benar ia tidak akan berjaya. Ia pada dasarnya memberi kuasa kepada Hamas untuk mengintegrasikan diri ke dalam pasukan keselamatan yang baru. Mereka pada dasarnya mempunyai kunci ke bilik simpanan, di mana semua senjata yang dikatakan telah dinyahaktifkan itu akan disimpan. Dan mereka juga dibenarkan menyimpan senjata pribadi mereka, yang bermaksud AK. Awak tahu, 7 EK. Adakah EK 37? K47. AK-47. AK-47 itu. Ya, apa yang telah kita lakukan? Jadi soalan yang perlu kita tanya diri kita adalah seperti berikut. Bagaimana kita beralih daripada penyahmiliteran penuh Gaza pada September 2025 mengikut rancangan Trump kepada penyimpanan senjata pada awal Ogos mengikut Plan Hala Tuju 15 perkara. Apa yang sedang berlaku di sini? Dan kepada satu pasukan Arab yang akan merangkumi ramai orang daripada pasukan keselamatan Palestin dari tebing barat, Judea dan Samaria. Ya, maksud saya, sekali lagi, kerajaan atau jawatan kuasa teknokratik yang sedang bersidang di Kahirah itu sebenarnya adalah pihak berkuasa Palestin dengan nama yang berbeza. Bahagian yang menyedihkan ialah kita tidak belajar daripada kesilapan masa lalu. Pihak berkuasa Palestin ialah PLO. Mari kita berhenti bermain dengan nama. Mari kita berhenti menjenamakan semula. Kerajaan teknokratik itu ialah PLO dan pihak berkuasa Palestin. Kebanyakan ahlinya adalah penyokong setia Fatah. Mereka adalah penyokong setia Abu Mazen. Jika Encik Vladimir dan Presiden Trump berpendapat bahawa kerajaan teknokratik selepas menerima senjata itu akan dapat menghalang Hamas atau Jihad Islam daripada menyerbu gudang dan mengambil semula senjata tersebut. Mereka hidup dalam ilusi. Tiada siapa yang boleh menghentikan Hamas. Tiada siapa yang boleh menghentikan Jihad Islam Palestin daripada mendapatkan semula senjata-senjata ini. Berita paling mengarut yang saya dengar baru-baru ini, dan saya harap ia tidak benar, sebenarnya ialah ini. Ada cadangan untuk menawarkan ribuan dolar kepada mana-mana ahli Hamas yang menyerahkan senapang mereka. Tidak, maafkan saya. Apa yang sedang berlaku di sini? Adakah anda cuba membeli senjata-senjata ini daripada Hamas? Mereka akan ambil wang itu dan pergi membeli senjata yang lebih baharu dan lebih canggih dengannya. Kenapa anda berunding dengan orang-orang ini tentang membeli senjata dan mungkin anda akan simpan senjata anda di sini dan mungkin kita akan memetakan terowong-terowong itu dan apa yang sedang berlaku di sini? Adakah anda lupa apa yang Hamas lakukan pada 7 Oktober 2023? Hamas membawa bencana bukan sahaja kepada Israel. Mereka membawa bencana kepada seluruh penduduk jalur Gaza di mana orang ramai masih menderita. Kebanyakan orang yang tinggal di bahagian besar Gaza masih tinggal di dalam kemah. Dan apa yang kita lihat sekarang, walaupun kita belum sampai 9 atau 10 bulan selepas Trump mengumumkan plan damainya, kita lihat bahawa Hamas telah kehilangan wilayah. Wilayah yang mereka kuasai semakin mengecil. Tetapi mereka masih menguasai lebih daripada 90% penduduk Palestin. Dan mereka masih merupakan kerajaan de facto di Gaza. Jadi,
Apa yang telah anda capai? Kemana arah tuju kita? Maksud saya nampak satu pelan hala tuju. Pelan hala tuju ke mana? Pelan hala tuju untuk membeli senapang. AK-47, Kalashnikov milik Hamas. Pelan hala tuju untuk menyimpan senjata. Apa maksud awak dengan menyimpan? Dan siapa yang akan berjaga dan menghalang apa yang awak tahu? Hamas dan Jihad Islamik daripada mengambilnya semula. Masih banyak persoalan yang belum terjawab. Saya rasa tiada siapa yang mempunyai jawapan. Tetapi saya boleh beritahu anda, di dunia Arab dan Muslim, ini dianggap sebagai kegagalan. Pertama sekali, kita sudah hampir 3 tahun selepas 7 Oktober dan Hamas masih berkuasa. Itu adalah kemenangan bagi Hamas. Peta jalan itu adalah satu pencapaian politik untuk Hamas sebenarnya, yang diterbitkan oleh lembaga keamanan baru-baru ini. Perkara yang sama juga berlaku kepada Hizbullah. Hizbullah masih ada di sana. Dan semua perbincangan tentang, anda tahu, melucutkan senjata Hizbullah dan mungkin kita akan ada program perintis di sini. Dan dengan kepercayaan itu, baiklah, perjanjian itu ditandatangani antara kerajaan Israel dan kerajaan Lubnan. Seolah-olah anda tahu, Israel mempunyai masalah dengan kerajaan Lubnan dan Presiden Lubnan. Masalahnya ialah Hizbullah. Dan Hizbullah seperti Hamas masih berkuasa. Mereka masih beroperasi. Baru semalam, mereka mencederakan 3 askar Israel dengan parah. Jika anda lihat keseluruhan situasi, anda akan nampak bahawa baik Amerika maupun Israel tidak menang. Anda ada semua medan pertempuran ini yang terbuka. Dan inilah mesej yang sedang difahami oleh orang Arab dan Muslim bahawa Amerika dan Israel tidak mampu meraih sebarang kemenangan. Dan ini sangat buruk. Dan sebenarnya, mereka telah melemahkan keupayaan rejim Iran. Tetapi ia tidak penting jika persepsi itu juga tidak wujud. Dan di sini persepsi dan realiti sangat jauh berbeza antara satu sama lain. Ia benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu dan saya juga akan katakan, ketakutan Timur Tengah terhadap rejim dan proksi-proksinya, yang semuanya masih ada. Di dunia Arab dan Muslim, maka orang ramai bertanya, bagaimana kita boleh berubah daripada menghentikan program nuklear Iran dan program peluru berpandu balistiknya kepada berunding mengenai pembukaan semula Selat Hormuz. Saya tidak nampak pentadbiran Trump bercakap tentang senjata nuklear lagi. Saya tidak nampak mereka bercakap tentang program peluru berpandu balistik. Sekarang semuanya tentang Hormuz. Dan ini dilihat sebagai petanda buruk, tanda kelemahan di pihak orang Amerika bahawa Trump sedang cuba mendapatkan atau menunjukkan sejenis kemenangan atau pencapaian. Anda gagal dengan program nuklear, anda gagal dengan peluru berpandu balistik, anda gagal menyingkirkan rejim Iran. Jadi anda perlu menunjukkan kepada orang ramai sejenis pencapaian. Dan di mata Trump dan orang barat yang lain, saya tidak tahu, atau pengikutnya, pembukaan semula Selat Hormuz adalah satu pencapaian besar. Dan ini adalah sesuatu yang, seperti yang saya katakan, anda tahu, ia memberi mesej yang salah. Anda tahu, rejim Iran menjadikannya seolah-olah satu pencapaian Amerika, kerana sebelum perang ia memang sudah terbuka. Sekarang kenapa ia terbuka? Kerana Republik Islam takut jika mereka menutupnya, mereka akan dihancurkan oleh orang Amerika atau orang Israel. Dan kemudian mereka sedar bahawa ia menjadi titik lemah atau kelemahan utama rakyat Amerika. Kerana Trump menjadikannya isu tentang harga minyak dan harga gas, serta inflasi dan harga makanan dunia dan harga tenaga. Dan rejim Iran berkata, tunggu sekejap, kita sebenarnya ada kad joker di sini kerana kita boleh menukar perang ketenteraan menjadi perang ekonomi. Dan ada kenyataan oleh naib Presiden Vance di mana beliau berkata bahawa ini adalah keutamaan nombor 1 iaitu harga minyak dan pengeluaran minyak. Dan nombor 2 ialah program nuklear Iran. Jadi ini sebenarnya mengesahkan apa yang anda baru saja katakan. Jadi dan Trump sendiri berkata bahawa ia akan menjadi sesuatu yang teruk jika berlaku satu lagi kemelesetan dunia seperti tahun 1933. Itu maksud saya.
Meseh-meseh seperti ini yang disampaikan kepada rejim Iran adalah racun kepada Amerika Syarikat. Dan nampaknya kita pernah bincangkan perkara ini sebelum ini, bahawa Amerika Syarikat masih berperang dalam Perang 6 Oktober. Yang bermaksud mereka percaya bahawa jika mereka menghentam Iran dengan cukup kuat, Iran akan kembali ke meja rundingan dan mengalah. Tetapi ia tidak berkesan begitu. Mereka kembali ke meja rundingan dan mereka cuba mempermainkan orang Amerika. Mereka melengah-lengahkan, mereka berbohong, mereka mensabotaj, mereka menipu. Dan Trump telah membuat pemerhatian tersebut. Tetapi pada masa yang sama, rejim pengganas ini yang diketuai oleh Republik Islam mahu mengheret orang Amerika ke dalam wacana diplomatik mereka sendiri. Dan anda tahu apa yang saya dengar daripada penganalisis politik Arab yang mengatakan bahawa anda tahu strategi rejim Iran, Hizbullah dan proksi-proksinya, Hizbullah, Hamas, Houthi adalah untuk menunggu. Kerana mereka tahu bahawa anda tahu. Cepat atau lambat, Trump akan tiada. Jadi mereka berharap dapat bertahan lebih lama daripada pentadbiran Trump. Dan anda tahu, bila Trump tiada, itu saja. Jadi mereka akan bertahan untuk setahun setengah lagi, 2 tahun lagi. Dan kemudian anda tahu, kita akan kembali ke titik permulaan. Mereka tahu bahawa Trump tidak akan berada di situ selama-lamanya. Mereka tahu bahawa pentadbiran lain boleh datang dan dasar akan berubah. Dan itulah yang mereka pertaruhkan. Dan menurut kebanyakan penganalisis politik Arab di dunia Arab. Dan saya rasa kita sedang berada dalam keadaan buntu sekarang. Ia seperti beku. Ia seperti beku. Maksud saya, tiada siapa benar-benar tahu ke mana kita sedang menuju. Rejim Iran masih utuh. Okey, mereka, anda tahu, keupayaan ketenteraan mereka telah dilemahkan dengan teruk. Hamas telah dilemahkan. Hizbullah juga telah dilemahkan. Tetapi mereka masih ada. Mereka sedang mempersenjatai semula, merekrut dan berkumpul semula. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka rancangkan untuk kita. Dan orang-orang ini sangat sabar. Ingat, kita selalu kata kalau Barat mempunyai tahap kesabaran yang sama seperti orang Islam, kita pasti berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Tetapi orang Islam adalah golongan yang sangat sabar. Dan adakah anda akan kata orang Islam atau anda akan kata orang Arab? Kita boleh ada pelbagai warna. Kedua-duanya, orang Islam dan orang Arab. Maksud saya, mereka, anda tahu, ayat dari Al-Quran, anda tahu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan bagi mereka, anda tahu, mereka mengukur masa bukan dengan tahun, tetapi mungkin dengan dekad, abad. Jadi tiada siapa yang tergesa-gesa di dunia Arab dan Islam. Mereka tahu bahawa selagi Allah bersama anda, maka anda tahu, anda tidak perlu tergesa-gesa. Al-ajal minal syaitan, kata mereka. Tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan. Jangan tergesa-gesa. Bersabarlah. Lihat, masalah dalam budaya politik Amerika ialah kadang-kadang sangat sedikit masa untuk bersabar kerana kuasa, pengaruh dan legitimasi anda ditentukan oleh rakyat. Ia ditentukan oleh pilihan raya. Jadi anda sebenarnya tidak mempunyai masalah itu di dunia Arab Muslim kerana anda tidak mempunyai demokrasi. Kita semua tahu perkara itu. Orang Amerika mahukan penyelesaian dan mahukannya sekarang. Dan mereka fikir bahawa... Dan orang Iran sangat tahu perkara itu. Dan mereka menggunakan sepenuhnya keadaan itu. Dan disitulah munculnya sentimen anti-Yahudi. Orang ramai tertanya-tanya bagaimana sentimen anti-Yahudi, terutamanya di Barat, boleh menjadi tidak terkawal. Kerana orang Iran, orang Qatar, orang Turki, kedua-dua pihak ekstrim Sunni dalam Islam dan pihak ekstrim Syiah dalam Islam telah menjadikan Israel sebagai isu pengalih perhatian untuk dunia bebas. Jadi, selagi mereka boleh menjadikan Israel sebagai kambing hitam, mereka akan berlumba ke garisan penamat nuklear, ke garisan penamat peluru berpandu, ke garisan penamat keganasan, mengekalkan keseluruhan sistem dan menyalahkan Israel. Dan inilah yang mereka telah dapat banyak. Sejujurnya, orang Yahudi di Barat untuk mempercayainya ialah bahawa Israel adalah masalahnya. Israel adalah pihak jahat, anda tahu. Israel adalah apa sahaja yang mereka katakan, pihak yang melakukan genosid. Mereka lemparkan segala macam tuduhan. Anda tahu, tuduhan. Dan ia memang melekat. besar. Ya, kami nampak. Kami nampak ia melekat. Kamu tahu, sekali lagi, ia kembali kepada peperangan. Peperangan persepsi yang kamu selalu bincangkan. Semuanya tentang persepsi. Berapa peratus persepsi apa yang kamu berjaya cipta? Sejauh mana pengaruh yang kamu ada terhadap cara orang berfikir?
Dan ini sangat penting. Sebab itulah persepsi di kebanyakan tempat di dunia hari ini. Dan sebenarnya memang sentiasa begitu dalam kalangan ramai orang ialah kamu tahu di Timur Tengah ada konflik. Dan dalam konflik ini ada pihak baik lawan pihak jahat. Dan pihak jahat sudah tentu ialah Israel. Jadi persepsi itu kekal. Bagaimana kamu mahu ubahnya? Ia akan mengambil masa. Ia bukan mudah. Dan kita perlu ada sekutu luar. Maksudnya memang ada orang di Timur Tengah, di seluruh Timur Tengah, di dunia Arab, dalam kalangan Druz, Turkmen, dan Yazidi. Terdapat begitu ramai, maksud saya, sama ada terdapat 100 hingga 150 juta kaum minoriti di Timur Tengah. Dan di Barat, anda ada 700 juta penganut Kristian Evangelical. Ramai antara mereka secara terbuka menyokong Israel. Tetapi itu sebenarnya memerlukan, saya rasa, satu pengembangan serangan balas terhadap pihak jahat jika anda mahu untuk cuba mendedahkan rejim itu, rejim Iran dan pihak Turki. Qatar. Sangat penting untuk mendapatkan sekutu lain untuk melakukan perkara itu dan bukan hanya membiarkan Israel sentiasa mempertahankan dirinya sendiri. Dan sangat penting untuk pergi kepada Presiden Trump dan bertanya kepadanya, kenapa anda berurusan dengan Qatar, penaja utama Ikhwanul Muslimin? Dan kenapa anda berpihak dengan Presiden Erdogan? Yang saya rasa baru beberapa hari lepas, berkata sesuatu tentang Zionisme. Ia adalah salah satu ancaman terbesar. Semua kenyataan ini, semua retorik berapi-api dan anti-Israel ini sangat buruk. Dan kita melihat peningkatan ketegangan dalam hubungan antara Israel dan Turki akibat dasar bermusuhan oleh Turki ini. Dan anda tahu, saya rasa pentadbiran Trump boleh memainkan peranan atau Presiden Trump sendiri. Tetapi kita tidak melihat sebarang usaha untuk menekan pemerintah Qatar atau Erdogan supaya melunakkan dasar mereka. Anda tahu, kami tidak meminta Qatar dan Turki bangun pagi-pagi dan terus menjadi pro-Israel. Tetapi kami meminta mereka untuk merendahkan nada yang sangat penting. Jadi Trump melihat 3 November sebagai matlamat terdekatnya. Saya rasa apa-apa sahaja pada pandangannya yang boleh menggugat perkara itu, anda tahu, yang boleh menggugat kemungkinan untuk memenangi pilihan raya pertengahan penggal di Dewan Perwakilan dan Senat. Anda tahu, Trump telah pertimbangan dalaman domestik sendiri yang saya faham sebenarnya. Tetapi apabila berkaitan dengan dasar luar, anda perlu sangat berhati-hati. Memang betul. Jadi adakah cara untuk membalikkan keadaan ini sekarang? Satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan kita sekarang, iaitu anda tahu pertengahan Ogos, kita pada dasarnya ada 2,5 bulan lagi sebelum pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Nampaknya orang Amerika percaya bahawa tekanan ekonomi yang besar yang mereka gunakan terhadap rejim itu sebenarnya boleh menyebabkan kejatuhan rejim itu selagi mereka tidak mengurangkan tekanan. Tetapi itu perlu digabungkan dengan tindakan ketenteraan yang tegas. Adakah anda setuju? Ya, saya setuju. Kerana di Timur Tengah, di rantau kita, orang ramai mengagumi atau suka dikaitkan atau berpihak kepada pihak yang menang. Jika anda menunjukkan kelemahan dan jika anda tidak memenangi peperangan dan jika anda tidak menunaikan janji dan melaksanakan ancaman anda, maka orang ramai, anda tahu, mereka akan menjauhkan diri daripada anda. Bukan sahaja mereka melihat anda lemah, tetapi mereka juga menjauhkan diri daripada anda. Seperti yang kita lihat dengan Perjanjian Mekah, di mana 3 negara Muslim utama memutuskan, anda tahu, atau membuat kesimpulan bahawa Amerika bukanlah rakan kongsi yang boleh dipercayai. Kita tidak boleh bergantung kepada mereka untuk keselamatan. Jadi kita akan membawa haluan sendiri, anda tahu, dan itu sangat buruk. Sukar untuk membayangkan, kalau Turki diserang, bahawa Pakistan dan Arab Saudi akan datang untuk mempertahankan mereka. Sukar untuk melihat perkara itu berlaku. Okey, maksud saya kata ia terlalu awal, tapi saya bercakap tentang simbolisme. Simbolisme. Simbol-simbol sangat penting. Ada satu pakatan, ada satu perjanjian di situ. Ya, saya percaya perjanjian itu bertujuan untuk menghantar satu mesej. Satu mesej politik atau amaran kepada orang Amerika dan sekutu-sekutu mereka lebih daripada tindakan di lapangan. Kita tidak akan melihat tindakan segera. Saya tidak nampak Turki akan tergesa-gesa mempertahankan Arab Saudi daripada serangan Houthi sebagai contoh. Dan saya tidak nampak Pakistan menghantar tentera ke Turki. Itu tidak akan berlaku dalam masa terdekat.
Tetapi apa yang penting sekali lagi ialah, persepsi. Bagi ramai orang, anda tahu, di dunia Arab dan Muslim, ini adalah sesuatu yang hebat. Apa-apa tindakan perpaduan yang menyatukan orang Arab atau Muslim sangat dialu-alukan di dunia Arab. Dan ia dilihat sebagai satu tanda, sebagai langkah pertama ke arah yang betul. Ia adalah langkah kecil. Ia akan mengambil masa yang lama, tetapi perkara-perkara ini boleh berkembang. Dan inilah harapan ramai orang di dunia Arab Muslim bahawa kita baru saja meletakkan batu asas untuk kerjasama masa depan. Ya, betul. Dan sebenarnya, seperti yang Anda katakan, ini adalah satu amaran kepada Amerika. Gunakan kuasa Anda, gunakan dengan bijak, tetapi gunakan secara besar-besaran. Betul, dan apabila kami memerlukan anda, kami perlu tahu bahawa anda ada untuk melindungi kami. Dan ia sangat penting dalam perlindungan itu supaya tiada jurang antara Israel dan Amerika Syarikat. Kerana dunia Arab melihat Amerika yang kuat, Israel yang kuat sebagai sauh yang kukuh untuk mereka. Untuk kestabilan serantau, berdepan dengan kuasa-kuasa yang sedang muncul dan juga kuasa subversif. Dan rakyat Palestin, mereka melihat mereka sebagai kuasa subversif. Hamas, Houthi, Hezbollah, mereka yang di Irak. Jadi kita melihat kenyataan dan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan Irak terhadap beberapa pasukan bersekutu rejim, Iran dan juga negara-negara lain. Tetapi mereka perlu melihat Amerika yang kuat. Dan sebaik-baiknya, mereka perlu melihat Pakatan Amerika Israel yang kuat. Itulah yang mereka harapkan. Dan ini satu-satunya cara untuk mengembangkan perjanjian Abraham. Jika anda mahu memujuk atau meyakinkan negara-negara Arab dan Muslim lain untuk menyertai perjanjian Abraham. Perjanjian Mekah sebenarnya telah menjauhkan Arab Saudi daripada perjanjian Abraham. Arab Saudi pada dasarnya berkata, tidak, saya tidak mahu bersekutu dengan Israel. Saya lebih memilih Turki dan Pakistan. Ia satu tamparan hebat kepada pentadbiran AS. Ya, itulah pengajaran untuk hari ini, iaitu memastikan kita kekal sebagai pihak yang kuat. Dan untuk melakukannya, ia memerlukan penggunaan kuasa. Ini adalah Timur Tengah. Ini adalah Timur Tengah kita. Dan inilah yang kami lakukan dalam program kami, menerangkan tentang Timur Tengah kepada mereka yang bukan penduduk Timur Tengah dan orang di luar rantau ini yang tidak mengenali budaya Arab, budaya Islam. Ia sangat penting. Perhatikan nuansa. Perhatikan apa yang dikatakan. Perhatikan simbol-simbol yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan seperti perbualan ini dan setiap minggu adalah penting. Hala, kepada semua rakan dan sahabat saya yang saya hormati, saya Dan Diker. Terima kasih kerana bersama kami dalam program Timur Tengah kami pada saat drama dan krisis.